Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perbincangannya dalam segmen Esensial. Perjanjian rentas sepadan antara Malaysia dan Indonesia merupakan antara 6 instrumen dua hala yang ditandatangani kedua-dua negara sempena lawatan kerja 2 hari Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia. Menerusi kenyataan bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Joko Widodo. Selepas pertemuan kedua-dua pemimpin ini, perjanjian itu akan mengukuhkan lagi hubungan dua hala Malaysia-Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi dan keselamatan. Malaysia dan Indonesia julung kali senada dalam usaha kedua-dua negara selaku pengeluar minyak sawit mempertahankan komoditi berkenaan yang berdepan ancaman kempen anti sawit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada kedua-dua kementerian kedua-dua negara atas usaha sama mencapai kata sepakat. 10,109 calon SPM 2022 memperoleh keputusan A dalam semua mata pelajaran. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali memaklumkan pencapaian calon SPM pada 2022 adalah lebih baik apabila merekodkan grade purata nasional GPN sebanyak 4.74 berbanding 4.86 pada tahun sebelumnya. Nilai GPN yang lebih kecil menunjukkan pencapaian calon yang lebih baik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyerahkan kepada SKMM dan polis untuk menyiasat perbuatan tidak sensitif pelawak Jocelyn Chia yang memperlekeh Malaysia serta mempersenda tragedi kehilangan pesawat MH370. Hasil siasatan kedua-dua agensi berkenaan kemudian akan diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk diambil tindakan selanjutnya. Tular di media sosial satu klip video yang memaparkan seorang pelawak wanita dari Singapura memperlekeh Malaysia dalam satu persembahan komedi bertajuk Singapore vs Malaysia yang diadakan di New York, Amerika Syarikat baru-baru ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengecam tindakan dan perbuatan tidak sensitif pelawak Jocelyn Chia yang memperlekeh Malaysia serta mempersenda tragedi yang pernah melanda negara. Perbuatan individu terbabit turut menerima kritikan dan teguran daripada pelawak tempatan yang lain seperti Aflin Shauki dan Haris Iskandar. Wanita itu antaranya mengeluarkan kenyataan termasuk jenaka keterlaluan yang menyentuh mengenai kehilangan pesawat Malaysia MH370. Tiada cadangan untuk menaikkan harga minyak masak paket bersubsidi. Bagaimanapun, mekanisme subsidi bersasar sedia diperkenal selepas sistem pangkalan data utama padu siap sepenuhnya. Jelas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub ke pengetahuan sidang rakyat, langkah untuk menaikkan harga barangan keperluan itu belum sesuai untuk dilaksanakan berikutan rakyat masih bergelut dengan kenaikan kos sara hidup. Baik, tiada penamatan serta-merta berjawatan dalam perkhidmatan awam, termasuk petugas kontrak selepas beberapa agensi dibubarkan sepanjang tempoh pentadbiran Kerajaan Pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas Datuk Amizal Muhammad Ali memaklumkan proses pensusuran semula selepas pertukaran kerajaan termasuk pembubaran beberapa kementerian dan agensi hanya melibatkan penjajaran semula petugas ke tempat baharu. KPM sentiasa proaktif dalam menyelesaikan lambakan siswazah dalam bidang pendidikan dengan mengadakan perbincangan serta perkongsian data dengan beberapa pihak terlibat. Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq menyatakan pihaknya sentiasa mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa berhubung perkara itu dan satu unjuran lebih terancang sedang dilakukan. Bakal jemaah haji dalam kategori B40 dan M40 dikenal pasti melalui senarai penerima sumbangan tunai rahmah. Manakala bagi kumpulan T20 adalah berdasarkan pendapatan individu melebihi RM15,000 sebulan dan bukan pendapatan isi rumah. Lembaga Tabung Haji TH telah bekerjasama dengan kerajaan untuk menyemak silang maklumat bakal haji dengan pangkalan data sedia ada berkaitan pendapatan jemaah yang terpilih.
Peningkatan kos haji termasuk akibat faktor kenaikan harga barangan mentah di Arab Saudi tidak menjejaskan kualiti pak sajian makanan kepada jemaah haji Malaysia bagi musim haji ini. Malah Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, TH menyediakan 42 jenis menu pada tahun ini berbanding 28 jenis masakan tahun lepas agar jemaah tidak merasai sajian sama dalam tempoh singkat. Kemudahan NEXTDC di Kuala Lumpur KL1 bakal menjadi pusat data termaju dari segi teknologi, boleh dipercayai, selamat serta mampan secara alam sekitar di rantau ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil menjelaskan, ini berikutan KL1 yang dijangka mula beroperasi secara berperingkat dalam tempoh 18 bulan daripada sekarang merupakan pusat data dengan pengiktirafan Tier 5. Ciri tersebut menjadikan KL1 sebagai menepati standard industri tertinggi secara global. Ahli Persatuan Suri dan anggota Wanita Perkhidmatan Awam Malaysia, Pusmanita di seluruh negara merupakan ejen perubahan. Ia wajar dimanfaatkan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat. Penaung Pusmanita Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, dengan perancangan yang betul dan kerjasama pelbagai pihak, Pusmanita memainkan peranan yang penting dalam agenda memulih dan meningkatkan pembangunan negara. Siasatan berhubung punca kebakaran 13 kontena di kawasan kontena milik Northport Malaysia Berhad dekat Jalan Pelabuhan Utara, Pelabuhan Klang Selangor semalam dijalankan melibatkan segenap aspek termasuk pengikraran palsu. Menteri Pengangkutan Anthony Locke menyatakan siasatan masih dilakukan Lembaga Pelabuhan Klang LPK dan Northport sama ada bahan yang diikrar itu adalah benar atau tidak. Jambatan Bagan Datuk melibatkan laluan dari Bagan Datuk ke Kampung Sejagub yang baru dibuka kepada orang ramai minggu lepas tidak mengalami sebarang kerosakan seperti yang tular di media sosial. Pengerusi Jawatan Kuasa Infrastruktur Tenaga, Air dan Pengangkutan Awam Perak, Datuk Seri Insinyur Muhammad Nizar Jamaluddin memberitahu garisan yang terdapat di jalan berkenaan tidak membahayakan pengguna jalan raya dan selamat dilalui semua kenderaan. Pengoperasian bas percuma GoKL akan diperluas laluannya secara berperingkat mengikut keperluan sesuatu lokasi. Pada masa ini, perkhidmatan di bawah kendalian DBKL itu disediakan di 13 laluan. Satu jawatankuasa juga telah ditubuhkan bagi mengatasi kesesakan laluan GoKL. DBKL turut bekerjasama dengan prasarana dalam memartabatkan pengangkutan awam. Jabatan Pendaftaran Negara JPN mengesahkan dua pegawainya merupakan antara beberapa individu yang ditahan SPRM sekitar Lembah Kelang semalam kerana disyaki berkomplot dengan sindiket jual bayi. Ketua Pengarah Pendaftaran Negara Zamri Misman menerusi kenyataan memaklumkan dua pegawai ditahan itu disyaki terlibat dalam kegiatan sindiket pengeluaran sijil lahir dan MyKid. Jabatan Imigresen mendedahkan sekumpulan warga asing menjadikan tanah seluas 1.6 hektar sebagai penempatan haram serta bercucuk tanam pelbagai jenis sayur-sayuran di Pulau Meranti dekat Puchong, Selangor. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Datuk Ruslin Jusoh menyatakan mereka juga membuat penempatan sementara dan menjadikan kawasan itu sebagai lokasi mengumpul sayur-sayuran serta mempunyai pemborong yang membeli sayuran mereka. 22 warga asing yang merupakan warga Indonesia dan Bangladesh ditahan dalam serbuan pada 1.30 pagi tadi. Satu sindiket curi diesel sebanyak 57,000 liter bernilai lebih RM100,000 di Melaka tumpas. Operasi sindiket itu berjaya dipatahkan hasil serbuan KPDN Melaka bersama PDRM di kawasan perindustrian Kerubung. Dua warga tempatan dan seorang warga asing ditahan. Turut dirampas sebuah lori, beberapa tangki simpanan diesel, sebuah kenderaan SUV dan beberapa alat pam. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. 31 set bubu naga dirampas Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Perlis. Rampasan dibuat pada kedudukan 1.6 batu nautika daripada barat Sungai Berembang, Perlis. Bubu tersebut dikesan oleh bot Ronda Maritim Malaysia dalam rondaan di perairan Negeri Perlis. Kesemua bubu naga dan udang yang dianggarkan bernilai lebih RM3,000 itu dibawa ke JT Zon Maritim Kuala Perlis. Kes disiasat mengikut Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985.
Sepasang suami isteri yang dilepas tanpa dibebaskan daripada pertuduhan cua yang mungkin mengakibatkan kecederaan fizikal terhadap anak mereka berusia 4 tahun dihadapkan semula di Mahkamah Session Johor Bahru. Ibu kandung kanak-kanak berkenaan dan lelaki merupakan bapa tiri, kedua-duanya berusia 23 tahun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan itu. Seorang wanita dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Shah Alam atas tuduhan mencuri rantai leher seorang kanak-kanak. Tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Tertuduh didakwa bersama seorang lagi individu yang masih bebas dengan niat telah mencuri seutas rantai leher emas kepunyaan seorang kanak-kanak. Dasar makro seperti kadar dasar semalaman OPR harus diselaraskan seiring perkembangan ekonomi. Gubernur Bank Negara Malaysia Tan Sri Nur Syamsiah Mawar Yunus menjelaskan langkah sedemikian perlu untuk memastikan dasar makro yang luas sepadan dengan realiti ekonomi negara. Walaupun berdepan cabaran luaran, aktiviti ekonomi domestik sudah melebihi tahap pra-pandemik. 23,460 tan metrik pengeluaran getah asli direkodkan pada April, susut 13.7% daripada Mac lepas. Bagaimanapun, pengeluaran getah asli naik tahun ke tahun meningkat 3.4% daripada 22,695 tan pada April 2022. Berdasarkan laporan Malaysia Rubber Board Digest pada April, sentimen positif pasaran getah Kuala Lumpur didorong beberapa faktor. Ini termasuk keyakinan dalam ekonomi China, penurunan dalam pengeluaran getah asli tempatan dan kenaikan harga minyak. Fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak akan menjejaskan sasaran pendapatan ekspor koko sebanyak 8 bilion ringgit tahun ini. Perolehan ekspor koko, kata Ketua Pengarah Lembaga Koko Malaysia, Dr. Ramli Kasin, menunjukkan tren positif sejak awal tahun sehingga Jun ini didorong permintaan yang berterusan. Mosti sedia memberi fokus kepada penggunaan teknologi canggih dalam membasmi kemiskinan. Menterinya Chang Lee Kang berkata pihaknya komited untuk terus meneroka strategi untuk pembangunan sosial. Melalui mesyuarat meja bulat bersama Kedutaan Besar China di Malaysia, kedua-dua pihak akan bekerjasama dan melihat kepada pelan untuk membangunkan matlamat tersebut. Proses menyemak semula harga jualan runcit gula akan dilaksanakan separuh kedua tahun ini. Selain itu, MSM juga akan mengukuhkan ekspor gula daripada 6% ketika ini kepada 12 hingga 15% bagi tempoh terdekat hingga sederhana. Proton merekodkan jualan 13,268 unit kenderaan pada Mei lepas, meningkat 35.5% berbanding bulan sama tahun lalu. Bagi tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sejumlah 62,970 unit kenderaan dijual dengan pertumbuhan tahunan 38.9% tertinggi dalam kalangan jenama lain dalam pasaran otomotif tempatan. Jenama nasional ini turut menembusi pasaran Mozambik sebagai destinasi ekspor baru dengan menawarkan Proton X70 dan Proton X50 untuk permulaan. Negara kini telah mempunyai 52 taman laut yang telah diwartakan dengan jumlah kawasan 25,358.39 km persegi. Ini merupakan 5.35% dari keseluruhan perairan zon ekonomi eksklusif. Ia berikutan dua kawasan pelindungan marine yang terbaru diwartakan melibatkan Taman Laut Negeri Melaka dan Taman Laut Gugusan Pulau Lima Johor. Penambahan kawasan Sanktuari Dugong dan perairan pulau layang-layang pula dijangka diwartakan menjelang 2025. Sekurang-kurangnya 6 penduduk cedera akibat ditembak susulan rejim Israel melancarkan serbuan di bandar Ramallah, Tebing Barat. Tindakan itu sebagai operasi untuk merobohkan rumah pejuang Palestin, kononnya bagi menghukum dan menghalang penyerang yang berpotensi. Konvoi tentera dalam skala besar tiba di pusat bandar Ramallah menyebabkan ratusan rakyat Palestin berkumpul di kawasan berkenaan.
Satu kebakaran besar berlaku berhampiran kompleks tentera di selatan Khartoum. Kawasan itu menjadi medan pertempuran hebat tentera Sudan dan kumpulan separa tentera sejak berminggu-minggu. Kumpulan RSF menyerang kompleks Yamuk yang dikawal ketat pada Selasa. Mereka mendakwa telah mengambil alih gudang yang dipenuhi senjata dan peluru serta beberapa pintu masuk ke kawasan itu. Pihak tentera menggunakan serangan udara untuk menghalang kemarahan kumpulan RSF. Kebakaran yang bermula waktu pagi merebak semakin besar pada sebelah petang. Gelombang panas berterusan menyebabkan Bangladesh terpaksa menutup puluhan ribu sekolah termasuk pemotongan bekalan elektrik secara meluas yang terus. Suhu di Dhaka, ibu kota negeri Asia Selatan itu melonjak kepada sekitar 40 darjah Celsius. Pihak berkuasa turut memberi kenyataan bantuan tidak dapat diberikan ketika ini. Paparan itu mengakhiri Kanta 744. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza Rohadian dan Hazel Desmond untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.